hakikat a'yan. Maksud 34 hakikat atau a'yan. Walillahil musyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Al-Baqarah ayat 115. Artinya, dan bagi Allah lah timur dan barat. Maknanya hak kita duk suka tempat-tempat timur ke barat, atas ke bawah, hulu ke hilir. Ke mana saja kamu berhadap mukamu, di situ ada Allah. Nah, dia kata ada wajah Allah, tapi takut kita kata wajah dan takut tergambar kau kita. Wajah Allah sendiri Tuhan. Mana kita duduk pun ada diri Tuhan tu. Ni kita duduk dalam ni, dalam belasah pada, lai pada, dalam alai pada, luar alai pada. Tapi Tuhan ni dia atas Nabi kita ni supaya keluar daripada alam. Apa keluar daripada alam ni? Sebab Tuhan ni dia nyata di makhluk. Apabila nyata di makhluk, kita duk suka makhluk je lah. Tak suka Tuhan. Jadi apabila Nabi kita naik alal ars, atas pada arah tu, tak ada dah halnya, baru dia Tuhan bagi nampaklah diri Tuhan yang sebenar, maka dia pun dapatlah Tuhan yang sebenar, tengok wajah Tuhan yang sebenar. Tetapi dia turun ke bumi tu tak ada nak royak. Apa tak ada nak royak? Pasal Tuhan ni tak serupa dengan makhluk, nak royak ke mana? Kalau ayah dengan itik boleh royak, bukan dia nak serupa. Dah Tuhan tak serupa, nak royak ke mana? Nak royak ke mana? Lepas tu dah tak boleh royak, maka Tuhan bagi dalam Quran tu banyak Tuhan bagi, sifat 20 dah ambil pada Quran lah. Wujud kedai bakar dah ambil pada Quran lah. Sebab tu ada dalil nakal belakang tu, ada dalil ayat Quran belakang. Tak daripada wujud siapa aku muntakan limu tu, ada dalil nakal belakang, dalil ayat Quran, apatah lagi dalil hadis. Okay? Sesungguhnya Allah meliputi semua dan Maha mengetahui. Tuhan ni meliputi. Apa makna meliputi? Tuhan ni ada di mana-mana. Tetapi ingat, Tuhan ni tidak bertempat. Kecek je kita kata di mana-mana. Maksudnya dalam alam pada, luar alam pada, mana kita pergi ada Tuhan. Itu maksud dia. Tu jauh kata tasawuf kata kita dengan Tuhan ni jauhnya tidak bersengai, dekatnya tak bersetuh. Tu kedudukan kita dengan Tuhan ni jauhnya tak bersengai, dekatnya tak bersetuh, dia kata. Dan Tuhan ni Maha mengetahui. Okay? Satu, timur menunjukkan asma dan sifat Allah. Barat menunjukkan keperluan dan penzahiran. Jadi dia buat itu ni qiyah lah dia. Dia kecek dalam qiyah. Jadi hak dia kata timur tu nak menunjukkan sifat dengan asma Tuhan. Sebab timur ni tempat tari gua, tari jatuh kau tari naik. Timur. Tari naik. Bila tari naik, nampak gapo? Nampak tari tak ada gapo, dia tari tu. Cahaya. Ada cahaya. Bila ada cahaya, kita akan jadi nampak ke tak nampak? Nampak. Apabila kita nampak tu nak tengok sifat. Kita boleh kata bunga tu merah, bunga tu biru ke, besar ke, kecil ke, baru boleh kata. Kalau bahasa tak ada cahaya boleh kata ke agak-agak. Ni tengah malam ni kita pergi pada gelak tu. Kita jamuh gagal lebih kurang.
Berkali pokok ni tinggi 30 kaki, boleh kata? Tak boleh, lepas tu gelap. Tak. Tak ada cahaya. Ada cahaya, boleh kata sebab kita nampak sifat tu. Begitu juga maksud dia timur tadi, biar kita nampak Tuhan. Nampak tadilah, nampak asma dia, nampak sifat dia, nampak apa dia. Maka tiga-tiga tu hanya duduk di zat Tuhan, di diri Tuhan. Alah gitu. Barak menunjukkan keperluan dan perzahirannya. Barak ni tepat tergelar matahari. Bila tergelar matahari jadi ke mana? Gelap. Jadi gelap. Bila gelap, zahir ke benda? Zahir tak benda. Nampak zahir, nampak nyata ke dia gelap ke? Nyata. Dia kalau gelap nampak ke dah? Tak nampak. Tak nampak. Jadi, nak tengok zahir ni daripada timur ke barat. Bila tepat di barat, tak ada gelap gelemak, tak nampak pun satu lah. Lepas tu dia kata pun zahiran dia. Dan menunjukkan keperluan. Kita boleh tapak lah. Mana gapo keperluan sebenar tu yang jadikan siang dan malam ni. Siang kita perlu gapo, malam kita perlu gapo. Mana ni kalau dalam Quran tu saya kata dah, dia sedia ke siang ni untuk kita kerja cari makan. Bertebarlah kamu dah ni. Dalam apa ni? Dalam apa ni? Surah apa nama ni? Jumaat tu. Jadi maknanya apabila siapa azaz majma' lepas tu bertebarlah kamu di muka bumi ni. Cari nafkah ke apa dah ni. Lepas tu aku jadikan malam ni untuk kamu berehat tidur. Tapi lo ni kita lawan waktu hari tu belakang. Sebab tu kita banyak masalah. Malam tu hari tu tidur. Kalau nak berjaga pun, dia mulai. Kita lo ni malam, kita kerja. Ambil obat tangi. Kalau kau lupa kok, tak tidur. Pamepeh, jalan penipalo. Kalau bahasa itu, buat tahajud ke berapa, dia tidak jadi pening. Tengok mula Tok Guru ni Aziz ni. Dia tidur 2 jam. Orang kata kita tak ada tengok. Orang kata kita kata lah. 2 jam je dia tidur. Lepas tu kok dia duk ngatik, duk baca Quran, duk begitu. Tak sakit-sakit. Alah gitu ya. Yang sama di dalam alam nasut. Dan alam misal. Jadi, walaupun bunyi timur, barat, kau berapa kau kita ni, tengok pada alam nasuk, tengok kepada alam, dia panggil alam wahdah. Kita ni sama saja. Sebab dalam alam wahdah ni, semua kita ni dinyatakan oleh Tuhan secara jamak. Secara jam'i. Sebagai contohnya, kalau nak suruh nampak kita nak nulis tu. Tak letak dawak bulat tu. Dalam bulat tak ada belakang, okey. Ada sebutir kitab ni, ya, ada kitab sebutir kitab ni pun ya. Sebab pengarah tak akan tulis sebanyak mana yang dia nak tulis. Tapi duduk dalam titik tu. Tak nampak lagi. Duduk dalam titik tu tarik lah bawah jadi alih. Tarik gini bo. Alif ke apa? Orang alif wa rongo misalnya. Boleh tulis gitu. Boleh tulis. Itu bermula daripada titik. Boleh. Lagu tu dia nak royak. Tapi cara dia royak dia. Lagu tu. Dia pendek. Pokok tasawuf dia kecek. Dia alam misal. Alam misal ni dia kiyah. Sebab tu kalau kita dengar orang tasawuf kecek, jangan kita bukit lawak. Sebab kita tak erti. Dia kecek. Atau dalam Quran sendiri. Tuhan kata. Misal Tuhan kata, tangan Tuhan di atas tangan-tangan kamu. Ni. Jadi kalau kita gambar Tuhan tangan seperti ni, kapil lah kita. Nak menserupakan Tuhan tu dengan kita. Tak boleh.
Ataupun Tuhan kata wa ma ramaita is ramaita. Tidak mung tu redah ketika mung redah. Tuhan kata. Itu dipanggil bahasa kias belaka tu. Misal. Tiap-tiap sifat timbul dan bersinar dari timurnya sendiri. Ismu illahi. Dan terletak pada objek yang dizahirkan di barat dirinya sendiri. Ismul Bukiani, dia kata. Jadi maknanya timur barat tu hanyalah bayangan saja. Sebagai ayan. Timur barat ni sebagai bayangan. Bayangan ke apa? Bayangan nak menunjukkan ketuhanan. Sebab tu dia mula ayat tadi Pak Ainama tuallu bersama wajhullah. Duduk dia orang hafir dengan tu orang muqarrabi. Dia tengok dia buat berapa dia nampak Tuhan. Tak kira dengan makhluk. Kita ni nampak makhluk nak kira lah ke mana tak reti. Ya. Kira ke makhluk dah kita ni. Tapi orang yang boleh duduk sini tak ada kira dengan makhluk. Dia dengan Tuhan. Batu setengah-setengah ahli-ahli pertapa dia nak marah ke diri dia tu, nak tak ingat ke Tuhan, dia masuk dalam gua, dia bawa rata, dia tabak diri dia tu, dia lepas anak koci hok dia itu tabak kaki tangan dia terletak, tapi dia tidur dekat air lah, dalam gua ni dia ada air, maka tak boleh bergerak tadi gerak dia semaya pun dah terteg siapa pakai semaya dia semaya dia terteg begitu. Jadi siapa 2-3 tahun duduk begitu. Tak makan, tak minum, tak mati. Dia jadi kok pokok tepi gua tu luruh daun dia tutup dia. Kemudian Tuhan dia nak suruh rampok dia tu ada situ. Maka Tuhan atas lebah buat sarai madu. Ni dalam cerita ke wali-wali. Apabila dia buat sarai tu, buat madu, sarai madu situ, orang cari madu, dia cari. Dia cari tu, tejak atas muka kawan ni, orang ikat tu. Tidak, tejak dia pun khabar, kata, siapa dia tu? Apa dia bau lagi hatu raya mana dah. Lagi. Diriwayat kau kapur ni. Kalau gua tu ada hatu bunyi bau daun. Pakak mari tengok lah. Mari tengok. Tengok kawan ni. Kamu duduk tapur, duduk bawah daun ni. Lagu tu. Tu maknanya orang yang nak mencari Allah Ta'ala dengan cara tu. Apabila berdiri kiamat atau fana yang biasa digelar hari akhirat. Jadi kalau Allah ni Tuhan hancurkan atau Tuhan menakdirkan Allah ni, kita panggil dia kiamat. Kiamat ni maknanya kiam tu, kalau kita tengok kiam tu berdiri. Jadi kiamat ni makna kita berdiri di sini untuk beralih berdiri di alam lain. Hidup ala lain. Maksudnya kalau sini kita ala dunia, kalau akhirnya ala akhirat. Dia kata gitu. Atau fana. Begitu juga kalau orang itu fana, maknanya kita akan berpindah daripada ala makhluk, pindah kepada ketuhanan. Tak nampak makhluk. Siapa-siapa dia fana, dia tak akan nampak makhluk. Dia tengok diri dia pun tak, dia nampak tidak dia. Kita tak kena ni, tak berlaku kita kata bukit lawak lah. Tapi kalau berlaku, hak berani berlaku, apa dah hak sorang daripada anak murid tu, Tuhan nampak Allah berlaku. Tengok berapa Allah. Maka masa tu dia tak nampak lah makhluk tu. Dia nampak Allah dah. Tengok. Dia tengok apa, tengok makhluk, nampak Allah tu sebut Allah berlaku. Pada kata,
Rupa-rupanya semua makhluk ni disebut Allah. Maka pakai dia pun sebut Allah juga. Sebab itulah ada hadis-hadis kata kalau kita bersaing dengan orang menepo, bang mesti. Kalau kita bersaing dengan orang jual wangi, bawai wangi. Ni. Jadi, lah gitu. Matahari akan terbit di barat. Iaitu hakikat asma dan sifat akan punya tempat halanya. Di tempat-tempat perhentiannya. Dan boleh dilihat. Jadi, perkataan dia kerana boleh dilihat. Tahu tepat. Pasal apa? Pasal ada cahaya. Matahari naik ni ada cahaya. Lah gitu. Tapi dia tak banyak gitu sini. Dia kiyah ni. Jadi kalau tidak, kita hongkalah ke lain. Dengan lain perkataan, hanya ada satu wujud yang di timur, iaitu sifat. Dan di barat, iaitu manifestasi dunia. Mana nak rakyat timur, barat pun nak rakyat saja. Nak rakyatnya, kalau timur tu kita kata nampak sifat, di barat tu nak rakyatnya keadaan, dunia, sifat dunia ni, nak suruh kenal pencipta, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada dah. Sekat tu dah. Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurnialah pada kami ilmu yang manfaat, ya Allah. Dan jadilah ilmu yang manfaat ni dan manfaat amalan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah kami semua ni hamba-Mu yang ingat manusia dan manusia, ya Allah. Menyebut nama manusia dan manusia, ya Allah. Ya zikir manusia dan manusia, ya Allah. Ya rindu dan naik manusia dan manusia, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah.